Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana amrana wahlul 'uqdatam min lisani. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Kata Syekh rahimahullahu ta'ala, sambung lagi daripada bab kelebihan wuduk lagi. Kemudian berkata Syekh rahimahullahu ta'ala, dan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu yang bermaksudnya barang siapa membaca ayat Al-Kursi kemudian daripada wuduknya, nescaya diberi akan dia oleh Allah Ta'ala akan pahala 40 orang lagi, dan diangkatkan baginya 40 darajat, dan dikahwinkan akan dia 40 bidadari. Ini fadail kelebihan kita ambil asmaya dengan mengikut sunnah Rasulullah. Sebagaimana Rasulullah kata, asbigil wudu, hendaklah kamu percuma ambil asmaya. Maka kita ambil asmaya dengan kita belajarlah sebagaimana yang kita dah belajar lepas hari. Dengan kita buat cukup rukun syarat dia, dan beberapa hak sunat kita kutip buat habis. Maka beginilah kelebihan. Nabi kata, barang siapa membaca ayat Kursi, yakni bila kita baca ayat Kursi, maklumlah pada ayat Kursi iaitu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Siapa wa huwal aliyyul azim. Itu ayat Kursi semua buat kita pandai belakang. Kemudian tepat dianya bila kita sudah ambil asmaya siap, dan kita baca doa lepas ambil asmaya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Hingga sampai ke kemudian lepas pada tu kita baca pula inna anzalna sekali, dua kali, tiga kali. Lepas tu kita diiringi dengan baca ayat Al-Kursi. Ni kelebihan ayat Kursi, tepatnya kita tok sini. Ayat Kursi ini boleh pakai belakang, tapi hak Nabi kita kata sini, kalau mutak sini, iaitu lepas ambil asmaya, kita baca ayat Kursi. Dia kata barang siapa membaca ayat Kursi, dia baca dengan lidah, iaitu baca kena wifno. Dia baca di mana? Kama dia daripada wuduknya, yang selepas kita ambil asmaya siap, kita bacalah doa lepas ambil asmaya. Kama dia bila kita baca di sini, baca ayat Kursi lepas ambil asmaya ni, ganjaran yang Tuhan berinya, nescaya diberi akan dia. Allah Ta'ala beri pada orang yang baca saat ni, baca ayat Kursi lepas ambil asmaya, diberi akan dia oleh Allah Ta'ala akan pahala 40 orang lain. Supaya orang lain saat itu dia boleh pahala orang lain tu 40 orang lain. Pahala yang Tuhan beri kita baca ayat Kursi lepas ambil asmaya. Maksud sini nak ayat kata banyak.
Oh banyak Tuhan beri pahala. Dan diangkatkan baginya 40 darjat. Yang ni di akhirat seolah. Bila kita masuk syurga, tiap-tiap hamba yang mukmin dapat masuk syurga dengan amalan hak wajib. Kemudian Tuhan angkat kita dengan beberapa amalan hak sunnah. Bila kita rajin buat hak sunnah, banyak pangkat yang Tuhan beri. Nah, tiap-tiap hamba saat ni nak mengangkat ke darjat dengan kita bersungguh buat amal hak sunnah. Puasa kita duduk di alam dunia. Itu dia. Dua dah. Dan dikahwinkan dia 40 bidadari. Tiap-tiap seorang itu 40 bidadari. Dia hak yang sebenarnya dalam syurga sana itu tiap-tiap orang laki-laki 70 orang bidadari. Nah, kemudian di sini nak royak sini maknanya kelebihan yang sangat-sangat besar. Maka Nabi sebut sini bila kita masuk di syurga tu berbagai-bagai nikmat lah. Maka setengah pada nikmat yang diingini oleh manusianya, iaitunya bidadari, mana perempuan. Dan 40 bidadari. Dengan sahabat kita istiqamah dan kita baca ayat kursi lepas ambil sembahyang. Ni nak kenal fadailul wudu. Kita mengaji ni humi bab menyatakan kelebihan ambil sembahyang. Nah, kemudian ambil sembahyang nak jadi comel, nak wisah rukun syarat dia kena mengaji fiqh. Ada pun yang kita mengaji kelebihan ya. Nak dapat kelebihan kita kena mengaji witi masalah fiqh. Nah, kita mengaji fiqh. Itu lagu mana ambil sembahyang, bagaimana Nabi kita ambil sembahyang, bagaimana sahabat Nabi ambil sembahyang balak mana. Kita kena mengikut ulama tu. Ulama fiqh yang latu. Itu dia deh. Lagi pula dan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu Nabi kata sebenarnya Nabi, barang siapa membaca kemudian daripada wudunya lepas ambil asma'i siang, baca inna anzalna. Nah, baca inna anzalnahu fi lailatul qadr. Hingga sampai akhir. Sekali, kita baca sekali, lepas ambil asma'i baca doa, lepas tu baca inna anzalna. Baca inna anzalna ni, iaitu tak ada kena lengok naik langit dah. Lepas dah kita ayat lepas hari dah. Nah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, lepas ada tu, kita baca doa. Lepas tu lah baca inna anzalna. Baca sekali. Nascaya diberi akan dia akan seorang yang baca inna anzalna, diberi akan dia oleh Allah Ta'ala ibadat 50 tahun. Supaya kita buat ibadat 50 tahun. Dengan kita baca tadi dengan kena, baca dengan kena, lagi pula dengan ikhlas niatnya. Boleh kalau supaya kita buat ibadat 50 tahun. Ibadat ke apa? Berdiri semaya pada malamnya. Berdiri semaya pada malamnya orang panggil semaya qiyamul lail. Semaya sunat tahajud. Dan semaya witir, itu qiyamul lail. Iaitu berdiri semaya pada malam supaya kita semaya tahajud, semaya witir 10 malam saat ni 50 tahun. Itu dia. Dan puasa pada siangnya, lek tengah hari kita puasa, balik malam kita qiyamul lail. Ni nak royak kata pahala bagi orang yang ambil asmaya, sesudah ambil asmaya dia baca inna anzalna sampai surah dia sekali ya. Maka Allah Ta'ala beri ganjaran supaya kita semaya tahajud dan puasa tengah hari lek malam semaya tahajud, semaya witir, iaitu 50 tahun. Ni maksud sini pahala yang banyak dan pahala besar-besar tu yang begini. Itu dia.
Dan barang siapa membaca akan dia akan inna anzalna lepas ambil asma'i 2 kali. Kita baca 2 kali. So sekali baca pula, kali pula. Nascaya diberi pahala akan dia. Barang yang yakni pahala diberi akan Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihi wassalam. Bila kita baca 2 kali, Tuhan beri kita pahala, Tuhan beri kita sebagai Tuhan beri pahala ke Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihi salam. Maksud sini banyak pahala. Pahala besar-besar dan pahala bisik-bisik orang yang sakit ni. Dan Nabi Ibrahim dan Nabi Musa ni orang yang pekat tinggi. Orang panggil ulul azmi, masuk dalam puak rasul ulul azmi. Nah, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa, Nabi Nuh dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hak pekat tinggi, derajat tinggi. Tu dia dah. Dan barang siapa membaca akan dia 3 kali. Bila lepas ambil asmaya kita baca inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Dengar siapa lagi? Baca 3 kali. Sekali baca, sekali pula siapa 3 kali. Nascaya dibukakan baginya segala pintu syurga yang dulapan. Tuhan buka pintu syurga untuk kita. Ikut kita nak masuk pintu mana? 8 pintu. 8 pintu syurga yang Tuhan cadang untuk orang mukmin semua. Maka masuklah ia barang mana pintu yang dikandaknya. Ikut kita nak masuk pintu mana. Ni kelebihan orang ambil ismaya. Lepas ambil ismaya dia bacalah inna anzalna 3 kali. Masuk dengan tiada hisab dan tiada kena azab. Ini kelebihan bagi orang yang bersungguh, bagi orang yang mau kelebihan. Tapi selepas daripada kerja wajib lah. Maksudnya sini nak ayat kata darajat yang Tuhan beri kepada orang yang lobo kepada amalan kebajikan. Habis itu Nabi kata ikmalu bi taatillah. Hei kamu semua umatku, beramallah kamu dengan taat ke Allah. Bimtisalil awamir wa jinabin nawahi. Dengan kamu buat apa Tuhan suruh dan tinggal apa kamu lalu. Ini ikmalu. Bi taatillah. Ya suruh kita beramal. Nak masuk syurga buatlah amalan wajib. Tinggallah perkara Tuhan parai. Nak meninggi derajat buatlah perkara-perkara hak sunat-sunat. Banyak buat perkara sunat. Maka dapatlah kita saat itu derajat-derajat yang Tuhan beri kepada kita di dalam syurga. Ini dia. Dah. Habis. Dan pada satu riwayat. Riwayat hadis lah. Dia banyak riwayat hadis ni. Dan pada satu riwayat barang siapa membaca akan dia akan inna anzalna sekali. Bila kita baca sekali disuratkan dia, dituliskan dia daripada siddiqin. Yani kita boleh pahala seperti puak-puak siddiqin, puak apa tuan minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin. Ni pakat hak sakit sekali di sisi Allah. Minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin. Para nabi, para rasul dan segala orang yang benar, yang tasdik dengan Allah, puak-puak yang yakin dengan Allah. Tu mana minas siddiqin wa syuhada wa salihin. Maka bila kita baca riwayat ni, bila kita baca inna anzalna lepas ambil asmaya, maka Tuhan beri dan tulis masuk dalam buku kata kita ni, masuk dalam puak siddiqin. Puak yang benar dengan apa saja hak Nabi royak, apa saja hak Allah Ta'ala menyapa pada Nabi. Hak Nabi royak pada kita benar, tak ada ikat. Ngaku dengan lidah, tasdik dalam hati.
Dan jika 2 kali, bila kita baca 2 kali di surah akan dia daripada syuhada, maka kita ni masuk dalam golongan puak mati syahid. Orang yang mati syahid boleh pahala supaya orang mati syahid di medan perang. Ni bila kita baca 2 kali 4 baik semai. Nah, yang mana kita dengar ada malam ni, kita jangan segan sama sekali, lepas baik semai bacalah. Nah, dan jika baca 3 kali, dihasarkan dia serta anbiya alaihi wassalatu wassalam. Mana di pada masa esok dia berbagai-bagai golongan, para nabi, para rasul, para aulia, para sahabat. Maka kita nak duduk skemah sekali dengan para nabi. Maka kita ambil asmaul, lepas ambil asmaul kita bacalah inna anzalna 3 kali. Maka Tuhan herat, panis malaikat mari ambil kita duduk sekali dengan para nabi. Dan cuba kita gambar di padang Arafah. Puak lapis, tuan-tuan ni raja permaisuri duduk di mana? Kita duduk situ. Nah, kemudian kita sana itu orang Ramadan nak duduk sekali dengan puak raja payah. Jauh sekat dengan askar. Ni pun supaya pada masa gambaran supaya pada Arafah tu. Kita aduk tak dunia ni bila kita mengikut sebagaimana hak Nabi raya. Nah, sebab kata ni Nabi kata siapa dia baca inna anzalna 3 kali lepas ambil semaya, maka kamu boleh duduk skemah dengan para nabi. Di pada masa itu. Ni dia. Nah, tu dia. Habis. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada seorang mengambil asmaya maka berkomo-komo ia dan memasuk air ke hidungnya, kemudian dikeluarkan dia. Ini setengah pada asbigil wudu. Kita berkomo dalam ilmu fiqhnya lepas tutup tem berkomo, yang berkomo ni sunat. Mai asmaya basuh tangan sekat pergelenge, baca bismillahirrahmanirrahim, basuh 3 kali, lepas tu komo. Komo ni lepas tutup teh sunat komo mai air boleh mula. Tak apa dah boleh dah. Tapi yang afdal akmalnya mai air boleh mula. Serta kita kocok pula. Lepas tu kita puan. Sekali, 2 kali, 3 kali kita kocok. Kalau nak telai apa boleh? Tak ada apa-apa. Tapi di antara 2 tu telai dengan puak tu lebih puak tu. Ya situ pun tak lebih. 3 kali kita sana tu komo kocok tu puak. Kali 2 kali 3 kali. Sudah komo serong air ke hidung, panggil istinsak. Serong air ke hidung, serong naik. Sah tu baik. Hasil pahala sunat serong air ke hidung, mai air boh dalam hidung sikit tak apa dah. Boleh dah pahala. Tapi akmalnya serong mai air boh le tapak tangan serong. Sah tu baik. Serong nak telai masuk pun boleh. Tak ada apa juga, tapi lebihnya serong. Sah tu baik 3 kali. Ni. Maka hadis Nabi kata kita mengaji kelebihan malam ni, barang siapa Nabi kata tiada seorang mengambil asmaya maka berkomo-komolah ia dan memasuk air ke hidungnya, kemudian dikeluarkan dia. Malaikat keluar dosa daripada mulutnya dan hidungnya serta air itu. Iaitu ni nak royak kata kelebihan yang kita mengaji fadail kelebihan wudu. Bila kita berkomo, kita kocok-kocok puai tu baik, maka segala dosa-dosa yang kecil lah, jangan dosa besar. Hak kita duk guna dengan mulut kita, duk buah dengan lidah, duk guna dengan lidah dan bibir mulut, maka dosa bersabit dengan lidah, maka tu baik sekali dengan air. Begitu juga dosa bersabit dengan hidung. Bila kita serong seh tu baik, dosa tu baik sekali dengan air. Sekali ingat hai hidung kalau dah. Hai hidung tu hak zahir, hak nak tak nampak tengok dosa-dosa.
Ni wajal wudu yukafiru. Deh wa bitina belil kabair tufaru. Saghairu wajal wudu yukafiru. Ni kata ulama fiqh. Dengan sahabat kita jauh dosa besar, Tuhan hapus dosa kecil. Dan tiap-tiap kali kita ambil air semaya, gugurlah dosa kecil. Ni dia. Dosa bersabit dengan anggota. Sabit dengan kaki, kita basuh kaki. Sabit dengan tangan, kita basuh tangan. Sabit dengan muka, mata, habis masuk habis. Dan mulut ke apa? Masuk muka habis. Takut dengan muka tu di kepala. Tu. Maka keluarlah dosa daripada mulutnya dan hidungnya serta air itu. Kemudian membasuh mukanya. Kita basuh muka. Apa ni ulama fiqh tu? Basuh muka ni siapa dibasuh muka kena niat wajib. Nawaitu rab al hadasil aswar. Sahajaku mengakak daki. Di metu kena niat. Sahajaku mengakak daki ataupun sahajaku ambil asmayah wajib. Kena ingat di metu. Basuh muka, kek muka letas kat gigi rambut lewah kat tulekan, lepiah kat anak telinga. Kanan kiri. Tapi kena wilajak sikit. Kita ambil asmaya ni kena wilajak sikit. Dia supaya nak menyempurnakan. Mala yatimul wajib illa bihi wa huwa wajib. Tak sempurna wajib lagi kena lakah sikit barulah sempurna. Maka wajib kita kena lakah sikit. Itu masalah fiqh. Apa saja yang ada dalam kek muka kena wirata baik. Segala bulu, segala tuak, segala gapo ada ke muka kena wirata baik. Dan segala bulu mata, bulu kening tu kena basuh wirata malah. Itu di sisi ilmu fiqh. Kemudian fadail wuduknya tetap basuh muka. Bila kita basuh muka, yang kata kemudian membasuh mukanya seperti yang disuruh Allah. Malaikat keluar kesalahan mukanya serta air itu. Apa saja yang kita dosa sakupak dengan mata, dengan hadap ke dalam kek muka tu, maka gugur habis segala dosa-dosa. Kali tu baik sekali dengan air sana. Kemudian membasuh dua tangannya. Basuh dua tangan. Iaitu kita sunatnya farsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Bila kamu basuh muka, lepas tu basuh tangan. Basuh daripada jari hingga sampai siku. Kena wilajak sikit daripada kek wajib. Wisapa setengah lengan. Basuh muka wilajak pada wajib. Letak sampai setengah kepala, lek wah sampai ke tekak, lek piah makan sampai ke telinga. Orang panggil tahjil. Ghurrah wa tahjil. Ghurrah ni lajak basuh muka dengan basuh tangan. Tahjil ni basuh kaki lajak sampai setengah betis. Ini sunat dia panggil. Ni lah panggil asbi wudu. Hingga dua sikunya. Basuh tangan sampai dua siku. Lajak lagi. Supaya nak masuk dalam Nabi kata ghurrah. Iaitu basuh muka, basuh tangan, wilajak pada kek wajib. Basuh muka, wisapa setengah kepala. Sapa ke tekak, sapa ke telinga. Basuh tangan, wisapa setengah lengan. Seperti yang disuruh oleh Allah. Bila kita basuh muka lagu tu tangan. Bila kita basuh tangan, kena dengan yang disuruh oleh Allah. Malaikat keluar kesalahan dua tangannya serta air itu. Kemudian menyapu kepalanya seperti yang disuruh oleh Allah. Malaikat keluar kesalahan kepalanya, keluar daripada hujung rambutnya. Segala kesalahan, dosa-dosa yang sakut paut di kepala sana itu, maka tu baiklah dosa ke hujung-hujung rambut serta air itu. Kemudian membasuh dua kakinya hingga dua mata kakinya, yakni hingga dua buku lali. Wa arjulikum ilal kahbain. Buku lali deh. Kemudian masalah buku lali ni kita ambil asmaya banyak kenya buku lali ni tak nak kata. Orang panggil tumik lek belakang tu. Di tempat kelang lek belakang tu tak nak kata. Sebab itu Nabi ada yang kata sikit deh. Wailul lil aqabi minan nar kata.
Masuk neraka welah orang ambil semaya basuh tumit tak kata. Wailun lil aqabi minan nar. Wailun ni masuk neraka we satu cara bukit duk dalam neraka jahanam. Fa wailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Banyak lagi Quran. Wailun ni wadai fi jahannam. Ataupun kalimat azab kelimah tu maknanya ikilah ulama fasir dia kata wailun ada kata kalimat azab bar sangat azab, ada setengah kata wadi fi jahannam, satu cara oleh neraka jahannam untuk upuh orang semaya lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Neraka we satu cara bukit Tuhan cadang untuk upuh orang semaya ialah lalai ke semaya lalai maya saleh waktu ngorek maya ngorek kapung esok nah maya subuh kapung zuhur lapis tu maduk pak tu semua neraka we lah we galai lucu ada galai hang bukan tak semaya tapi semaya bukan le waktu dia tu setengah mufassir dia tafsir nah tak semaya langsung tak ada kena kecek dah nah habis kemudian membasuh dua kakinya hingga dua mata kakinya seperti yang disuruh oleh Allah. Oh, bila kita basuh kaki sebagaimana yang disuruh oleh Allah, iaitu basuh tumit, nah kena wirata di tumit. Sebab Nabi kata wailul lil aqabi minan nar, masuk neraka welah bagi orang ambil air semaya basuh tumit tak kata. Di tempat kelau tu kita basuh le dapat ya. Sampai tu ya sunat ambil semaya kena lenyat tak. Lepas tu kena gosok. Ada jadi sangat kita ambil semaya basuh guru le dapat. Le belakang orang ambil sekuru tu kelau le belakang tak kata. Walaupun besar putih padi tak kata tak sah. Ni dia dah tak sah. Ayah kena berkata. Sampai itulah mazhab Maliki dia wajib gosok. Mazhab kita sunat aja. Mazhab Syafi'i sunat gosok. Tu dia deh. Habis. Kemudian berdiri ia. Kemudian berdiri ia maka memuji ya Allah dan sana atasnya atas Allah dengan barang yang ia ahlinya. Kemudian ia semaya 2 rakaat yakni sunat wudu. Yang lepas ambil semaya saat itu memuji ya Allah iaitu bacalah doa-doa lepas ambil semaya. Terus bagaimana lepas sebut maridah tu baca inna anzalna dan baca doa. Baca ayat kursi. Tu maknanya. Kemudian lepas tu ia semaya 2 rakaat yakni sunat wudu. Usalli sunatal wudu rakaat saja aku semaya sunat wudu 2 rakaat. Tu lepas ambil semaya lalu sunat wudu. Ni bagi orang yang beramal. Malaikat bila kita buat macam ni maka dipalingkan dia. Daripada dosanya seperti hari yang diperanukkan dia oleh ibunya. Apa makna dipaling? Yakni nak tafsir dipaling, yakni diampunkan segala dosanya yang kecil-kecil. Dosa kita saat ni tu dosa kecil bila kita ambil semaya, bila kita buat macam saat ni habis dosa seperti kita baru beranak, seperti budak baru beranak tak ada dosa. Ni segala dosa kecil lah, dosa besar tak ni tak gugur sama sekali. Habis itu kata diampunkan segala dosanya yang kecil. Ada pun dosa besar dia ada dapat, dia ada yang ni mesti daripada taubat. Mesti kita kena taubat. Wa tubu ilallahi taubatan nasuha. Tak dapat tidak dak. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharid. Sesungguhnya Allah Taala masih dibuka pintu taubat lagi lah ni, selama tidak sapa nyawa di batin halqum. Innallaha ta'ala yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharid. Sesungguhnya Allah Taala masih buka pintu taubat. Lah ni kita nak taubat boleh. Bila katuk pintu taubat khususi.
iaitu bila siapa nyawa di batas hukum panggil katuk. Maka di situ segala manusia saat itu bila nyawa siapa di batas hukum, maka sesalah. Semua pakat sesah. Banyak kali dah ada ulang sini. Nah, bila siapa ruh di batas hukum, sinilah tempat katuk pintu taubat. Maka semua manusia sesah situ. Orang kafir sesat tu tak ada kalimah la ilaha illallah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang kita orang Islam ada kalimah la ilaha illallah sesat tu tak ada wa amal. Maya pada orang duk mengajar masjid tak biasa berjenguk. Nah, tu orang duk baik kemak Allah tak biasa mari saja. Orang duk mengajar tak biasa berjenguk. Quran pun tak pandai. Tak erti perkara. Oh, maka sesat habis sesat. Nah, sesat. Tu dia dia. Hak ni yang minta katanya, farji'na na'mal salihan inna mungkin. Di akhirat Islam minta nak kembali kelak walaupun dengan masa suta, walaupun masa kau dah ngucap 25 syahadah aja tak apalah. Kita kembali kelak pada dunia. Nah, maka banyak ke orang kita yang tiganya sesat. Puak-puak berakhir ramai ke? Maya tak dengar. Sesat tu tak ada banyak. Tak ada banyak buat amal. Kodah kata buat semaya 5 waktu, hak rawatib, maya sunat ke apa tak ada buat. Sesat. Ni dia dia. Habis itulah. Dosa besar tak dapat tidak dengan taubat. Wa tubu ila Allahi taubatan nasuha. Wa may yamut wa lam yatub min zambihi fa amruhu mufawwadun li rabbih. Barang siapa mati tak ada taubat daripada dosa, maka kerjaan serah pada Allah Ta'ala. Habis. Ada pun dosa besar, maka tak dapat tiada daripada taubat. Dan orang yang mengekalkan ais maya. Ini suku. Dan bermula orang yang mengekalkan ais mayanya. Siapa dia mengekalkan ais maya, dia kekal semua. Ais maya jatuh baik, jatuh baik, jatuh baik. Nas jaya terpelera ia daripada tipu daya setan. Ni hak kita nak. Setan nak tipu kita tak boleh. Bila kita sentiasa ada ais maya semua. Jatuh baik, jatuh baik. Bagaimana ulama-ulama? Banyak yang ulama-ulama hok pas mari dak. Ulama-ulama hendak mengarai kita ni banyak yang mengekal idamatul wudu. Mengekal dia kat ais maya sebagaimana yang kita maruk kita dia, iaitu Abu Hasan Asy'ari. Abu Hasan Asy'ari berpuluh-puluh tahun dia mengekalkan akal ais maya. Nah, tengoklah sejarah dia. Habis. Hikayat sikit weh, hikayat. Ada cerita sikit daripada Khalid bin Hamid dia ada. Daripada Khalid bin Hamid rahimahullahu taala. Soalnya berkata dia, adalah seorang perempuan pada masa Nabi Isa alaihissalam. Cerita ni Nabi kita ya. Pada masa Nabi Isa, belum pada Nabi kita bangkit jadi Nabi lagi lah. Tapi kisah dia ada. Dalam kitab Taurat, Injil, Zabur dia ada belakang kita. Berkata adalah seorang perempuan pada masa Nabi Isa alaihissalam. Ni nak ayat kelebihan dia saat itu mengekal ais maya tu ya. Kitanya orang mengekal ais maya, balah mana Tuhan balah budi dia. Ada seorang perempuan pada masa Nabi Isa alaihissalam, ia membakar roti. Dia ada bakar roti, kerja dia bakar roti. Mendengar ia akan bang. Bila dia dengar suara bang, maka mendengar ia akan rotinya di dalam tempat membakar roti itu. Ni. Nah, nak ayat kata iman seorang perempuan pada masa Nabi Isa, umat Nabi Isa. Waktu dia duk bakar roti, bila dengar suara bang, dia tinggal bakar roti. Lalu lesing pergi pak bunyi suara bang, pergi masjid lah. Dan membimbang ia dengan semaya dan bergaduh ia dengan semaya. Ingat tempat bakar roti, dia tahu. Moga ni dapat sehari dua aja. Hak sebenarnya panggilan Allah, hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. Tuan-tuan marilah kamu semaya. Mari cari kemenangan.
Itu panggilan. Hayya, hayya, mari sembahyang. Hayya 'ala solat. Hayya 'alal falah, mari cari siapa dia nak butuh, mari sini. Itu makna dia. Kemudian dia sana itu membimbang, ia bergaduh ia dengan semaya. Tak kala tu, bahasa dia setan kerja dia. Maka datang syaitan. Atas rupa perempuan. Seorang wanita sana itu dia pergi pak maya, pergi musalla, pergi masjid lah. Pergi nak semaya siapa di masjid. Ada seorang perempuan mari jumpa dengan dia, iaitu setan. Hai, setan mari selalu dah. Kerja dia. Nah. Tu datang setan atas rupa perempuan. Dan masuk ia setan atasnya atas perempuan. Masuk. Dan berkata ia setan. Dia kata, dekat. Dia panggil. Dia pandang. Kak. Sudah roti engkau pada tempat membakar. Kak, tinggal roti duk tak ada pun hangus bira. Royak setan royak tak hangus dah lah. Kak tadi dengung sikit. Nah. Tu setan royak kata setan ni dakwah siapa? Siapa tangga, siapa ke dalam umur, siapa ke masjid. Ni setan. Nah, bila tak turuk dia, turuk sampai seketing. Turuk pada dapur dia panggil. Ya dekat. Roti kak ada bakar ngum lah. Dia kata dia. Berkata ya sudah ngum roti engkau pada tempat membakar. Maka wanita sana bukan orang hamadah, orang solihah. Ni bukan orang seperti kita mau. Maka berkata ia perempuan. Dia kata bahawasanya Tuhan yang aku sembahyang baginya terlebih baik daripada rotiku. Dia kata semayik Tuhanku yang aku nak sembah dia ni lebih baik pada rotiku aku bakar ni tu. Lag dia. Maka tiada herau dia. Nah, maka perempuan tadi walaupun setan mari keceh tak akal. Cik tak asap dia panggil. Ni nak ayat retina zaman tu sakit tak sakit. Maka tak kala tu setan, maka keluar syaitan itu daripadanya hal kada putus asa. Orang panggil setan ni bibik banana kelek. Nah, ilah siku. Porang kelek. Dakwah dia tak akal dia panggil. Sakit perempuan tadi. Putus asa dah masuk dia. Dan masuk ia setan akan anaknya. Dan masuk ia akan setan ke dalam apa ni? Dan masuk ia akan anaknya ke dalam puran. Apa puran? Iaitu dapur tempat bakar roti. Kan. Dan masuk ia setan akan anaknya ke dalam dapur tempat bakar roti. Maka maka datang suaminya dan melihat ia akan kanuk-kanuk di dalam tempat membakar roti. Bermain-main dengan bara api. Itu dia. Jadi setan sana maka masuk ya setan akan anaknya duduk di dalam pak dapur bakar roti tak dia anak dia ada. Kemudian maka tak kala tu tengok kawan anak tani duk main barang api. Maka datang suaminya dan melihat ia akan kanak-kanak di dalam tempat membakar roti, duduk bermain-main dengan bara api. Maka tinggalnya akan dia. Tok laki dia, tok laki perempuan dia lah. Bini dia pergi sejik ni dah, tok laki masuk tengok anak duk bakar roti. Tengok anak duk main bara api. Tu. Maka tak kalau tengok anak dah mai bakar bara api sana, maka tinggalnya akan dia. Tok laki dia, pok budak sana itulah tok laki perempuan itu tengok anak dia dah mai bara api. Selalu terkejut, selalu dia tinggal situ. Dan pergi ia suami kepada Nabi Isa alaihissalam. Dia ayat ke Nabi.
dan mengkhabarkan dia dengan hal perempuan. Nah, dan mengkhabarkan dia dengan hal perempuan dan kanak-kanak itu. Maka sabda Nabi alaihi salam, bawa olehmu akan daku padanya. Maka tak kala dia cerita kepada Nabi Isa, maka Nabi Isa katanya, mu bawa pergi. Di mana tempat perempuan ada sana, dan tempat budak dak main bara api. Maka sabda Nabi Isa alaihi salam, bawa olehmu akan daku padanya, supaya aku lihat akan dia. Maka dibawanya dengan dia. Orang jatuh sana tok laki betina tu lah. Maka bawalah. Iaitu bawalah Nabi Isa AS pergi di tempat dia bakar roti, tempat budak dia main bara api. Maka melihat Nabi Isa di dalam tempat membakar roti, maka melihat ia akan kanak-kanak duduk bermain-main dengan bara api. Tiba-tiba ada di dalamnya pohon delima. Nabi Isa mari tengok. Tiba-tiba ada dalam tempat bakar roti ada pohon delima, keluar buahnya. Dan kanak-kanak memakan ia dan mengisap ia daripadanya. Tiba-tiba bara api itu akik. Tiba-tiba hak sebenarnya bara api hak nak dia hak ni duk main tadi jadi akik, jadi permata yagam. Dan permata lulu bermain-main kanak-kanak dengan dia. Maka kata Nabi Isa alaihi salam, datangkan olehmu perempuan itu padaku. Tak kalau Nabi Isa tengok, bara api jadi permata. Dan ada buah-buah kayu dalam itu. Maka lalu itulah Nabi Isa kata, hei, cuba pergi turut retinamu, mari sini. Tu. Maka didatangkan dengan dia. Tok laki lagi turut, bini dia hadap sejak ni turut mari, play mari. Didatangkan dengan dia. Maka bertanya Nabi Isa akan dia, apa kelakuan kamu sekira-kira dibeliaukan kamu dengan kemuliaan ini? Nabi Isa tanya temu doa nak buat maaf namu. Begitu lalu yang Tuhan saat ni beri padamu akan benda yang tak pernah dilihat oleh tu. Maknanya perkara yang ajib ni. Bara api jadi permata. Dan ada lagi pula dalam tu saat ni tu ada pohon delima, berbagai-bagai buah-buah kayu. Nah, kemudian maka berkata perempuan itu, hei Ruhullah, iaitu Nabi Isa ni Ruhullah. Digelarkan Nabi Isa Ruhullah. Nah, Nabi Musa Kalimullah, Nabi Ibrahim Khalilullah, Nabi Muhammad Al-Mustafa. Ni pangkat Nabi. Itu dia. Dia kata, hei Ruhullah, pada masa berakal. Pada masa berakalku, aku peliharakan 3 perkara. Yang ni dia kata sampai boleh Tuhan beri kepada aku hari ni. Nah, boleh Tuhan gile bara api jadi permata begini ya kau lihat ni. Masa aku mula balik itu lagi aku beramal 3 perkara. Mek siapa kelan ni aku tak tinggal. Mek tak dari aku balik dan aku berakal, maksudnya bahawa aku mukallaf, aku beramal tak tinggal 3 perkara. 1. Nah, dan aku amalkan dia. Pertama, tiada hilang daripada aku wudu, melainkan aku sediakan air bagi wuduku. Yang ni sentiasa dia tu ada wudu semua-semua. Nah, mek tak lari balik sampai kelan ni. Mek ais mayit tak bisa tinggal, tak bisa butuh. Ada semua-semua ais mayit. Yang kedua, aku tilik kepada segala orang yang mati, datang kepada mereka itu oleh orang yang hidup. Ditanggung akan mereka itu, maka ada. Iaitu yang kedua, aku tilik kepada segala orang mati, datang kepada mereka itu oleh orang yang hidup, ditanggung akan mereka itu. Ikut aku tengok semua orang pakat pergi di rumah orang mati. Apa ni? Aku tengok orang mati, lepas tu orang hidup pakat usaha orang mati pergi kubur. Kemudian
Bila aku tilik lagu tu, maka aku tanggung pula akan barang yang datang daripada makhluk, daripada menyakiti. Yani apa saja orang yang ada buat menyakiti pada orang mati, aku tanggung. Nah, aku tanggung akan segala perkara hak dia mau menyakiti pada orang yang mati tu. Yang ketiga, tiap-tiap hajat manusia yang diangkatkan kepada aku dan kuasa aku menyampaikan dia, aku tolong sampaikan dia. Ini 3 perkara ni. Iaitunya yang pertama, dia mengekal kat semaya. Yang kedua, apa saja hak sakut pak dengan orang mati, dia mau dok kata gitu, kata gini ke orang mati, maka dia sana itu dia tanggung. Orang panggil dia sana itu, royaklah. Royak kepada orang yang ada celah-celah kepada orang mati. Dia kena nasihat pada orang yang ada kata kepada orang mati. Begitu. Tu. Ni kerjaan dia. Yang ketiganya, apa saja hajat manusia yang ada hajat, maka dia tunai. Ni kerja dia. Maka Tuhan beri begini. Dia ayatkan Nabi Isa. Habis. Kerana Allah sebenarnya Nabi Isa alaihissalam ini perangai segala anbiya. Dia kata ni lah dia kelakuan mu besen ni 3 perkara ni orang panggil kelakuan sifat kelakuan para nabi. Dan jikalau ini perempuan laki-laki, sekiranya kalau mu ni orang jatuh, dia kata, aku nak saksi bahawasanya ia nabi. Tetapi tiada ada nubuah bagi perempuan. Ni dah. Jadi maknanya kulasah cerita ni panjang sikit. Iaitunya kelebihan Mek Asmaya. Iaitu kelebihan Mek Asmaya ni, iaitu barang siapa mengekali akan Mek Asmaya, beginilah ceritanya. Perempuan ni dia mengekali 3 perkara. Satunya mengekali Mek Asmaya. Dan dia tanggung segala orang yang ada celah-celah pada orang yang mati. Maknanya dia sanggup nasihat. Apa saja orang yang ada celah pada orang yang mati, dia tak lain. La tasubul amwat. Jangan kamu duk maki pada orang mati. Maka kerja dia nasihat. Jangan dia buat duk kata pada orang mati. Lagi pula, apa saja orang yang hidup ada hajat apa, kita tolong dia je tolong. Sebagaimana dia kuasa, dia tolong. Ni kerjaan dia. Itu dia. Ni orang panggil perempuan pada masa Nabi Isa alaihissalam. Maka sekat tu Allahumma rzuqna taufiqa, amin. Panjang sikit. Kita berhabis pak. Kemudian katanya al-babus sabiqu fi fadilati siwa. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi kita yang kedua ni dia nak habis dah. Boleh jadi malam ni habis insya-Allah. Kita tinggal dulu sifat 20 tu. Cuba-cuba kita baca ni cuma mudah-mudahan habis. Bismillahirrahmanirrahim. Kata musannif rahimahullahu ta'ala,
Ada setengah daripada sifat yang dipuji. Iaitu redha dengan qada Allah Ta'ala. Ar-ridha bil qada. Iaitu redha di mana jauh hati kita. Jangan kita dok ting. Orang panggil. Jangan sama sekali kita ting akan Tuhan. Nah, sekira kalau Tuhan wi susah pada kita apa saja, ya Tuhan wi susah kita tak sadar ting. Maknanya kita reda dengan qada Allah, apa saja yang Tuhan menentu tak kita kena jam hati kita. Itu maksud reda dengan qada Allah Ta'ala. Tu dalam ilmu tasawuf panggil ar-ridha bil qada. Kita kena jam hati kita apa saja Tuhan menentu tak kita. Qada ni maknanya Tuhan tahu sedia kala dan Tuhan menentu sedia kala dengan iradah. Nah, tu orang panggil qada. Qada dia pelaku. Qada iaitu takluk ilmu tanjizi qada. Takluk iradah tanjizi qada. Mana Tuhan tahu sedia, Tuhan menentu sedia. Bila kita nak mati, kita tak tahu. Tanah kubur kita mana, kita tak tahu. Kita nak mati baik mana, tak tahu. Rezeki kita banyak mana, kita tak tahu. Temuan kita dengan siapa, kita tak tahu. Apa yang kita nak jadi kau dapat, kita tak tahu. Ini kita beriman dengan qada dan qadar. Apa saja hak Tuhan menentu, kita reda. Sama ada manis, sama ada pahit. Ini ilmu tasawuf kata ar-ridha bil qada. Yani hati kita kena jauh. Jangan kita ting walaupun benda tu Tuhan wi jadi kita sana itu susah dan senang, kita kena reda lah. Sama ada manis, sama ada pahit. Iaitu reda dengan qada ni, suka hati akan segala yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Iaitu reda ni suka hati. Hati kita tak ada tak ada buat apa, tak ada hati kita akan perbuatan Allah Ta'ala. Itu mana suka hati akan segala dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Dan ketiada menyengkal. Ketiada menyengkal, yakni membangkang, membangkang akan segala yang berlaku, akan segala yang memperlakukan oleh Allah Ta'ala atasmu. Hani panggil jam hati. Kita ar-ridha, kita jam hati kita, tak ada sakal langsung. Tak ada menyengkal, tak ada membangkang. Nah, perkara yang Allah Ta'ala letak atas kita kena jam. Nah, ini maksud kata ar-ridha. Tidak mana hati kita tidak ting, tidak membangkang akan segala yang memperlakukan oleh Allah Ta'ala. Kerana firman Allah Ta'ala radhiyallahu anhum wa radu anhu, artinya telah reda oleh Allah Ta'ala daripada sekalian yang beriman, yang mengerjakan pekerjaan yang baik. Inilah orang panggil dapat keredaan daripada Allah. Telah reda oleh Allah, tapi kita kena reda lah. Kita kena jauh hati kita. Nah, sama ada senang-senang kita terima kasih. Bila kita susah, kita ingat kalau ni orang panggil ar-ridha bil qada ni, iaitu bala hak Tuhan menimpa atas kita. Nah, iaitu orang panggil sabar. Sabar kebajikan makna terbaik, sabar atas jahat makna sabar atas bala. Ingat qada dan qadar. Apa saja hak Tuhan menentu, kita reda. Kita jam hati. Itu maknanya. Tak ada ting, tak ada teng. Nah, maknanya tak ada sakar. Itu maknanya. Habis.
Dan redha mereka itu dengan pahala mereka itu. Dan sukalah mereka itu dengan pahala mereka itu. Mana redha mereka itu padanya. Yang daripada Allah, yang daripada pahala Allah Ta'ala. Dan kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mai sa'adati ibni Adam ridahu bima qadallahu wa min syaqawati ibni Adam sakhatuhu bima qadallahu lahu." Artinya setengah daripada tuah manusia. Ia bertuah celaka ni Tuhan menentu sedia kala lah kita. Nah, wa ulaika humul muflihun. Tu orang tua. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itulah orang yang beruntung tua. Apa orang beruntung tua? Al-faizuna bil jannah. Orang yang dapat syurga. An-najuna 'anil nar, yang dapat kelepasan daripada neraka. Inilah hak tua semua tu. Ingat, jangan kata tua dia tu semaya dah. Kerja naik tangan, menega laku, semaya dah. Orang tak panggil tua lah tu. Orang panggil gapo, orang panggil pengu. Nah, istidrak. Tuhan beri sana itu beri mewah. Kemewahan tak dunia dipanggil istidrak. Nah, seperti kita jamu upah ye tu punya. Terjual kita nak semelah lek belakang. Itu orang panggil istidrak bimeh. Nah, Tuhan uji dengan nikmat ni yang paling takut. Perang dingin orang panggil, perang dalam sejuk. Tak paling takut sekali Tuhan beri kesenangan. Maka banyak ke orang itu terlupa. Bila kesenangan ya kerah lalu dah. Kerah. Rasa nak oyak kok. Ingat sikit iaitu ia bertuah sungguh. Fawzu sa'id indana fil azali kazasaki semalam yang takini. Buntung tuah adalah sedia kala lagi. Celaka sedia kala. Maka iaitu buntung tuah iaitu mereka yang dapat kejayaan di hujung. Iaitu orang panggil di akhirat. Iaitu dapat jaya di akhirat. Tuhan beri kepada dia iaitu seorang yang terima tekad dengan tangan kanan. Tekad syurga. Dan orang yang sakawah, orang celaka, iaitu orang yang Tuhan malaikat beri tekad dengan aku, terima dengan tangan kiri. Tu dia. Betul. Artinya setengah daripada tuah manusia itu redanya dengan barang yang menghendaki akan dia oleh Allah Ta'ala. Yang ni kita kena jam hati, kena rela hati, kena suka hati apa saja Tuhan menentu tak kita. Sama ada benda tu setuju dengan nafsu, tak setuju dengan nafsu, kita kena jam hati kita. Kita kena terima. Dan setengah daripada celaka manusia merganya, yakni maraknya dengan barang yang menghendaki oleh Allah baginya. Yakni tak terima. Iaitu apa saja Tuhan menentu tadi dia tak terima. Murih Tuhan pula. Orang panggil tak ada ingat kepada qada dan qadar. Seperti puak jahiliyah dulu. Iaitu bila mati upamanya panggil berbiji sabak. Iaitunya berteriak menangis. Dia soyak baju upamanya. Itu orang panggil orang yang tidak beriman dengan qada dan qadar. Orang panggil minan na'i daripada berbiji sabak, iaitu kelakuan bagi puak-puak jahiliyah dulu. Ni setengah daripada tanda kata orang yang tak beriman dengan qada dan qadar, iaitunya waktu ia disayangi, maknanya seorang yang mati yang disayangi, maka jadi tak urang itu. Berteriak senjah baju, rambut yang resai rebai, seperti orang zaman dulu. Maka orang ni tidak reda dengan qada Allah Ta'ala. Habis menceritakan dia oleh Tirmizi dan Al-Hakim daripada Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ni orang panggil perawi dia. Ada setengah daripada sifat yang dipuji. Okey sekali dah. Ingat akan mati. Perabi kita malam ni
Puak kita semua ni, iaitu mesti kita kena ingat mati. Nah, kita nak jumpa dengan kekasih kita tak dapat tidak dengan melalui mati. Al-maut jisrun yusilul habiba ilal habib. Mati adalah satu titian, satu getah untuk nak jumpa kekasih dengan kekasih. Nah, iza dakhala nurul ilmi al-qalba. Nabi kata, iza dakhala nurul ilmi al-qalba. Apabila masuklah nur ilmu di dalam hati kita, dalam dada kita. Yang kita dah mengaji selama kemari, ilmu dapat, nur ilmu belum dapat. Bagaimana yang kita dah uyak berkali dah. Dan nak dapat nur ilmu, kita kena beramal. Fa'mal walau bil usri kazaka. Beramallah kamu walaupun 1 dalam 10. Kita boleh 10, kita buat masa. InsyaAllah Tuhan campak nur ilmu. Iza dakhala nurul ilmi al-qalba. Bila nur ilmu Tuhan campak masuk dalam dada kita, fasaha wa syaraha. Terbukalah dada kita. Berasa lapang dada kita. Iaitu apa saja yang Tuhan perintah berasa nak buat. Nah, ada. Asal mula kita semaya rumah. Bila nur ilmu masuk dalam dada, berasa nak mari semaya masjid. Tak mau tinggal. Mari masjid. Dan masuk masjid, baca doa, tubuh masjid, baca doa. Lagi pula semaya rawatib, lepas tu semaya berasa nak buat perkara tak perintah. Tu fasaha wa syaraha. Kemudian sahabat tanya, hal lizalika min alamati. Bila Nabi kata bila nur ilmu dah masuk dalam dada, berasa lapang dada. Luar, berasa nak buat lalu dah. Orang panggil hidayah taufik pada Allah. Tu. Berasa ada ada rain yang Tuhan bubuh dalam diri kita. Berasa kok. Berasa nak zikir. Tangan kita berasa nak sedekah. Kaki kita berasa nak jaga pergi masjid, jaga pergi tempat pergi mengajar. Kemudian sahabat tanya, ada ke bagi kita nak kata nur ilmu Tuhan campur masuk. Qala. Nabi jawab tak? Ya, ada 3 kali. Yang pertama at-tajafi andarul wurud. Yang kedua, yang pertama wasarenge dengan dunia. Hati kita wasarenge dengan dunia. Yang kedua al-inabah ila lil khulud, al-inabah ila daril khulud. Kembali ingat kepada kampung yang kekal. Puasa ingat pada kampung yang kekal. Iaitu kampung yang tempat kita nak hijrah, tak ada 2 lagi. Yang pertama alam barzakh, yang kedua di padang mahsyar. Syurga dengan banyak kan ni. Bila ada nur ilmu sudah masuk, ingat kembali kepada kampung yang kekal. Iaitu ingat kepada alam barzakh yang tempat kita nak pergi, dan alam akhirat. Yang ketiganya wal istidadil maut qabla nuzuli. Berjadeh bagi nak mati sebelum sampai masa mati. Al-istidadu lil maut qabla nuzuli. Berjadeh bagi nak mati sebelum sampai masa mati. Bila nur ilmu ada masuk dalam dada kita, dah rengeh dengan dunia, ingat kembali pada kampung kekal. Lepas tu berasa nak jadeh untuk nak pergi pada tempat yang tak bisa pergi lagi. Berjadeh bagi nak mati sebelum sampai masa mati. Ni dia. Ada setengah daripadanya, setengah daripada sifat yang dipuji, ingat akan mati. Kena dia ingat semua. Tu dia. Faham itu? Siti Aisyah, hadis Siti Aisyah kata kunna. Iaitu adalah kami kunna nahaina an ziyaratil kubur. Sungguhnya kami masa mula-mula Islam ditegahkan kami ziarah kubur. Lepas tu Nabi kata fazurul kubur. Maka tuan-tuan, sekalilah ni hendaklah kamu ziarahkan kubur. Fa innaha tuzakirul maut wa tuzahidu dunia. Siti hadis yang saya kata kunna nahaina an ziyaratil kubur. Adalah kami dulu ditegahkan kami daripada ziarah kubur. Kemudian lah ni fazurul kubur, maka ziarahlah kamu Nabi takkan kubur. Fa innaha, kerana usaha ziarah kubur ni fa inna tuzakirul maut, mengingat akan mati. Bila kita pergi kubur, kita tengok kuburan ni, semua ni kita ingatlah kok.
Kodak kata kita ni umur lagu ni kita ingat orang mati ni kita bersama dengan kita. Tapi dah jumpa kita. Ni kubur dia, ni kubur Pak Angon ni, Pak Angon ni, Pak Angon ni, Pocik ni, Mawar ni. Deh. Deh. Habis tu ya sunat ziarah kubur ni lek malam. Kalau ngikut ziarah kubur hak sunat tu ngerti hak sunnati Rasulullah ziarah lek malam, serta tak pakai selipar. Nah, ziarah ingat tengok batu nesen, ingat kembali kepada kata kita pun kena mari juga sini. Tu waktu zahidu dunia dan rasa ngeng dengan dunia. Ni ubah dia. Dan setengah daripada sifat yang dipuji ingat akan mati. Dan Nabi suruh ziarah kubur, ubah nak ingat mati, ziarah kubur. Kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aksiru zikra hazimil lazat fa innahu la yakunu fi kasirin illa qallalahu wala fi qalilin illa ajzalah. Artinya membanyakkan oleh kamu menyebut akan yang membutuhkan segala kesedapan. Nabi kata aksiru zikra hazimil lazat. Hei sahabatku, hei umatku, hendaklah membanyak oleh kamu menyebut akan perkara yang membutuh kesedapan. Bila sebut menggali masa nak lagi habis. Orang panggil habis. Habis hawa nafsu. Iaitu sebut apa? Yakni mati. Perkara yang memutuh kesedapan ingat mati. Habis. Semalah. Malah awak ingat tu malah awak ingat dia. Kerana bahawa mati itu tiada disebut akan dia. Sampai pun Nabi kata, hendaklah kamu banyak sebut perkara yang memutuhkan kesedapan. Yakni mati. Kerana bahawa mati itu tiada disebutkan dia pada ketika banyak dunia dan angin-angin, malaikat sedikitkan ia ingat mati akan dia akan banyak dunia dan banyak angin-angin. Bila kita tengah duk pomuk dunia sangat, maka hubah dia ingat mati pasal malam. Inilah hubah bagi orang yang pesen duk gelomuk sangat dengan dunia. Hubah untuk nak hingga sikit, nak berengai sikit, iaitu ingat mati. Tu dia deh. Tu malaikat sedikitkan ia akan dia. Dan tiada disebut akan dia akan mati pada ketika sedikit amal ibadat. Bila kita buat amal tu rasa kurang, rasa malah, ingat mati. Malaikat membanyak ia akan dia. Bila kita ingat mati, hak sikit rasa nak banyak. Rasa kurang-kurang tak rajin mana, nak wui lagu mana, nak buat semangat, nak wui rajin buat ibadat sikit. Iaitu ingat mati. Ni dia deh. Ni hubah dia. Hubah merajin ke wakma dan hubah sedikitkan tomok ke dunia. Bila kita sana tu jadi karak sangat ke dunia, hubah dia ingat mati. Kurang sikit. Bila kita malah buat ibadat, ingat mati, rajin sikit. Ni dia. Menceritakan dia akan hadis oleh Al-Baihaqi daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Artinya bermula ia berakal itu, bermula orang yang cerdik di sisi Allah Ta'ala. Mereka yang menghisap ia akan dirinya dan beramal ia kerana barang yang kemudian pada mati. Ni orang cerdik. Nabi kata al-qayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang berakal, orang yang bijak, orang yang cerdik, iaitu mereka yang menghisap ia akan diri. Ni hak Sayyidina Umar kata hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinuha qabla an tuzan. Hasibu tuan-tuan, hendaklah kamu hisap akan diri kamu sebelum sampai masa hisap. Kita kena dihisap dah lah ni. Mai di pagi sampai ke tengah hari, daripada tengah hari sampai petang. Ya mana banyak amalan yang aku dah buat baik dengan jahat. Kira kaki aku, tangan aku, mulutku, lidahku, yang manakah banyak antara kebajikan dengan jahat.
bila kita hisab. Dan kita timai wazinuha qabla an tuzanu. Dan hendaklah kamu timai akan amalanmu sebelum sampai masa timai. Ni Sayyidina Umar dia berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinuha qabla an tuzanu. Hitung kiralah kamu akan amalan kamu hari-hari, dan timailah kamu dengan kelamu sendiri akan amalan kamu, yang mana banyak antara baik dengan jahat. Sebelum sampai masa kena timai di akhirat esok. Esok ada mizan, ada nengaca untuk buat timai amalan. Wal waznu yauma idzin haq, bermula nengaca untuk timai amalan sebenar. Tak jangan kita ikat sama sekali. Sebelum nak sampai nengaca atau hejade, kita timai dulu lah. Dan beramal dia kerana barang yang kemudian pada mati. Kita beramal bercadailah sebelum daripada sampai masa mati. Dan al-istidadul maut qabla nuzulihi. Bercadailah bagi amalan untuk nak mati sebelum sampai masa mati. Nah, sebelum daripada ghar-ghar. Dia sampai ghar-ghar berakuk nyawa di batin halqum, maka di situlah pak tak laku lah. Gitu. Menceritakan akan dia oleh Imam Ahmad dan Tirmizi dan Ibnu Majah dan Al-Hakim daripada Syaddad ibni Aus radhiyallahu anhu. Habis. Dengan taufik Allah Taala. Kata Syekh Qadir dua kita anak koci seribu. Telah selesai hamu. Tuan kita ni Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Dengan taufik Allah khul qudrati taati bil abdi, Allah Taala menjadi dia dah bubuh rai dia, maka rai dia teruk hari kita. Masya-Allah berkahnya. Kita Syekh Qadir bukan ya sikit apanya. Banyak kita dia. Dengan taufik Allah Taala telah selesai hamba daripada menghimpunkan akan kitab anak koci serta. Dia mula selesai habis karingnya dia pada tanggal 21 Ramadan tahun 1382. 1382 daripada hijrah penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lama. Maka diharap daripada mereka yang melihat akan kesalahan padanya pada kitab dia harap bahawa sudi ia membaikkan akan dia. Siapa dia tengok tak kena pakai fikir, dia kata. Dia tak ada apa-apa dah. Tu ni bagi orang yang bersifat dengan tawaduk. Siapa dia tengok kitab dia rasa salah, pakai fikir. Dan baginya ribuan terima kasih. Siapa dia fikir tempat dia salah, dia ucap terima kasih. Kepada orang fikir beribu-ribu tidak terima kasih daripada hamba dan pahala yang banyak daripada Allah Taala. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmul solihatu. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus solihatu. Segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya sepenuhlah segala yang baik-baik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa sallallahu wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Telah selesai. Dah lama kita baca kitab ni pun. Dah mula baca itu. Tahun 42. Tahun 57 dia dua kali dah kita kontak kita. Tahun 57 mula ni mula baca dah. Maka kita sambung pula dengan kitab fiqh, iaitu nama kitabnya Minhajus Salam. Kitab fiqh. Inilah kitab yang bernama Minhajus Salam. InsyaAllah minggu depan ni kita baca ni. Minhajus Salam pada menyatakan tiga ilmu usuluddin, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hikmati bil taqwa wa jannina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin.